dalam bidang yang sama, gabunglah kedokteran klinikal, dan master saya dalam bidang energy conversion and management. Okay. So year in service saya dah bekerja di UiTM selama 15 tahun sejak 2008. Okay. Salary range 10 ke atas lah. 10 ke atas. Name card ni macam mana? Adalah saya adalah name card. Kalau boleh bagi macam tu. Okey, tapi saya tak bawa lah ni. Kalau kamu nak Soalan kedua, sebagai IR, boleh saya tanya apa skop kerja sebagai engineer? Dia tu dia lagi dia punya role function dia. okey. Skop sebagai engineer tu nak terang spesifik kepada pensyarah ke ataupun practicing engineer? Engineer sebab Engineer. Okey, so skop dia luas lah tapi kalau saya terangkan skop dari segi jurutera profesional lah, sebab kamu tanya sebagai IR engineer ni dia merangkumi semua proses lah daripada awal sampai habis. Saya selalu tekankan kalau engineer ni kadang-kadang kita terikat kepada satu skop kan. Semua orang dia buat design saja, ada operation saja, ada yang buat maintenance saja kan. Tapi kalau sebagai IR ni professional engineer dia skop luas, start daripada mula sampai habis, ataupun kalau dalam bahasa mudah daripada kita conceptual design, okay, kita fabricate ataupun construct, okay, kita buat testing, acceptance, sampailah kita hand over kepada pihak klien lah. So sebenarnya engineer tempat-tempat lain pun sama lah. Kalau bukan sekadar bidang construction manufacturing apa semua sama lah. Okay, daripada start conceptual design, fabricate, testing sampai lah di mana join semua. Betul. Tapi kalau professional engineer ni sebab dia perlu melalui interview semua kan, sambil report, yang itu perlu ada semua elemen lah. Perlu ada semua elemen. Ada hasil ada macam ambil siri kompetisi macam steam engineer ke boilerman. Okey, setakat ni saya tak ada apa-apa kompetensi lain lah. Saya hanya PE je lah. Tapi saya pernah lah plan nak ambil, cuma tak sempat lah. Tak sempat untuk ambil exam REM, Registered Electrical Energy Manager. Itulah. So far saya tak ambil lagi itu, walaupun nampak gaya memang kena ambil lah dalam masa terdekat. Okay. Tapi cert tu penting lah kalau di practice di luar sana mereka nak lah. So sebab saya pun pensyarah, kalau buat kerja forestation pun hanya sebagai part time kan, berdaftar dengan UiTM. Jadi tak ditekankan sangat. Cuma saya pernah ada nak buat satu consultation ni dengan satu company oil and gas. Mereka perlukan saya pergi ke site lah, ke offshore kan, dan mereka nak saya ambil safety punya cert, offshore safety cert lah. Okay, Especially element of professionalism, ethic and engineering practice. professionalism ni kalau PE ni tanggungjawab dia besar lah kan. Dia kalau BEM ni dia orang tak regulate profession of engineers kat Malaysia, dan dia punya priority apa-apa saja engineering ni mesti first safety lah. Kita professional kena ethically orang kata betul lah kena buat kerja dengan betul lah, sebab kita banyak main dengan safety kan. In fact saya rasa macam-macam lah kalau kita kilang pun produce something pun produk tu kena selamat lah. Okay. So kalau in term of professionalism ni saya dapat beza lah. Kalau dulu masa saya bukan IR,
tak apa, macam biasa lah kan. Tapi bila IR ni saya lebih tekankan fokus lah. Kalau buat design tu lebih berhati-hati, lebih detail. Kalau buat apa-apa kerja saja dah lebih detail lah, sebab tanggungjawab tu besar kan. Etik pun sama lah. Kalau boleh, kalau tak boleh tak boleh. Okay. Macam saya ada buat beberapa kerja, kalau so far okey, semua berjaya lah. Tapi kalau saya jumpa katalah saya buat something presentation dan projek tu saya tengok macam fail, saya pun akan beritahu fail juga. Okay. Ada beberapa projek yang fail lah kan, tapi kita advise lah macam mana untuk dia lulus terus tu lah advice dia. Soalan keempat lah. Lepas present and future challenge, future expectation seperti Past, present and future lah. Kalau past dulu, challenge dia tentang information lah, susah lah dapat info kan. Sebab internet masa tu tak meluas kan, masa mula-mula kerja dulu. Sekarang ni everything semua ada fingertips lah kan, semua maklumat boleh dapat dengan mudah. Cuma dalam bidang engineering ni, maklumat kita dapat kat internet tu jangan percaya 100% lah. Okay. Sebab contoh lah, macam saya nak design something, saya search design something keluar, tapi sebenarnya kebanyakan benda yang saya jumpa tu kurang tepat lah. Ada hint-hint tapi kurang tepat. Sebab semua orang mesti nak tu saya sorok lah, tapi tak nak share lah kan, dia orang punya expertise kan. Trade secret lah orang panggil, trade secret. Kalau macam kita macam berpeluang macam kita berguru dengan engineer terus lah secara direct, Betul. macam tanya terus. Okay. Macam tu lah, kalau kamu belajar dari internet je, takut banyak benda yang kurang tepat lah. Contoh kalau macam dalam sektor kerja kan, kalau kedudukan IR ni contoh macam organisation chat kan. So untuk contoh dalam team maintenance lah. Okay. So IR tu dia duduk dekat mana? Okay, dia position dia tergantung kan. Ada je IR tapi dia dekat bawah-bawah kan, maksudnya bukan management level lah, dia dekat operation level. Tapi kebanyakan IR yang saya jumpa dia dah higher rank lah. Management tu yang Atas lah management ataupun technical tapi dia hit lah kan. ikut pengalaman juga. Ikut pengalaman dia. Okay, sebab ada yang saya kenal lah ex-student saya yang dah IR pun, tapi dia masih muda kan, dalam 30, awal 30. So disebabkan dia experience tak banyak, dia still on operation level lah. kalau macam prosedur nak dapatkan IR tu macam mana? Okay, dia first kali kamu akan, lepas habis belajar tu kamu akan register dengan board lah, BDM. Kamu ada minimum pengalaman kerja 3 tahun, dan kamu boleh submit application lah untuk IR tu. Minimum 3 tahun. Tapi biasalah kalau kita muda ni, dia akan interview nanti. Orang akan interview, dia tanya banyak sikit lah, nak make sure kita betul-betul boleh jadi IR lah. Kalau 35, dia tahu okey ni dah 10 tahun pengalaman kerja kan, dan seterusnya. So semakin banyak experience kita, not to say interview tu makin mudah, tapi interviewer pun dia boleh nampak lah interview pengalaman kita tu dah banyak kan. Cik, pertama saya masuk dekat soalan tadi yang challenge dia kan. Okey. Yang bagi macam kami ni baru ni nak masuk dalam bidang engineering ni. Apakah challenge yang kami kena hadap sebelum, semasa dan selepas belajar engineering? Sebelum kan, sekarang ni kamu masih belajar lah kan, okay, baru inform dalam bidang ni semakin belajar. Sebelum menjadi engineer tu, saya rasa kamu kena gain dulu technical knowledge lah, technical knowledge masa kamu belajar ni. Okay, sebab banyak subjek-subjek yang fundamental ni, kadang-kadang bila kamu kerja nanti kamu akan
experience masalah so kalau kita masalah, benda-benda ni kena balik kepada fundamental. Okay. So sekarang ni untuk kamu punya stage, saya rasa adalah belajar betul fahamkan fundamental semua kan. Dan kalau saya tengok engineer yang semua engineer mantap lah kan, dah grad kan. Yang specialist dalam bidang masing-masing tu, saya tengok fundamental dia kuat lah. Faham kan? Macam apa, kalau dia pakar dalam oil and gas, nampak lah dia fundamental dia kuat kan. Atau manufacturing ke, semua orang boleh kerja engineer kan. Contohnya kerja kilang lah, manufacturing kan. Manufacturing boleh kerja dekat factory. Tapi kalau yang mana fundamental kuat tu, normally cepat lah. Of course soft skill lah kan, soft skill. Tapi bagi saya lah, kalau kamu tengok perspektif IR IR fundamental dia kuat. Okay, kalau bukan IR tapi pandai cakap pun boleh juga kan. Tapi kalau IR normally technical dia kuat lah. Sebab orang evaluate kita in term of kita punya technical knowledge. Okay, in the future macam-macam lah saya rasa sekarang ni produk ataupun engineering punya barang ni pun dia punya lifespan very short so kita kerja pun makin lama makin sibuk lah kan. Baru je launch satu model kereta, lagi 2 tahun dia nak launch lagi model yang baru kan. Produk-produk kita cepat lah evolve dengan cepat, so kerja kita makin banyak. Kalau dulu, kalau saya tengok setengah manufacturer kereta ni, dia setiap 5 tahun baru keluar model baru kan. Sekarang ni repeat lah. Okay, handphone pun sama kan. Dulu iPhone 5, 6 ada gap lama-lama kan, 7 kan. Sekarang every 1 year so challenge dia punya apa lah, kerja semakin lama makin banyak lah, nak cepat kan. Lepas tu in term of ni pun sama, IoT dia pun semua lah, teknologi lah, teknologi AI. So kalau kita lain sikit lagi tu, cik ada suggestion lah macam kalau kita orang evaluate ni, tak pergi kat sektor mana? Sektor yang kalau yang banyak demand lah sekarang. Okay, ini pun tricky question lah kan. Macam-macam lah, sebab minat tak sama kan. Minat dia lain. Kalau macam suggestion kalau macam saya lebih kepada M&A consultant kan, mechanical and electrical. Kalau saya advise ke arah situ kan. Bangunan baru mesti ada, orang makin bertambah, construction mesti ada. Okay, bangunan lama pun perlu refurbish balik, retrofit balik, renovate balik kan. So bagi saya job tu ada lah kan. Dulu orang nak ke arah oil and gas, tapi sekarang ni tengok oil and gas pun agak tight lah Okay, manufacturing pun okay, saya rasa manufacturing ialah kita banyak gunakan produk semua orang ni adalah consumer lah senang cerita. So ada consumer, ada produk, adalah factory yang nak produce sebuah produk macam ni. Tapi kalau untuk ke arah IR, paling senang M&E je lah. So next, dia ada beza ke IR dengan TS punya macam dia punya scope ke apa? Okay, dia sebenarnya tak banyak beza. Ada IR yang jadi TS juga kan. Sebab kalau ikut pengetahuan saya, kalau nak dapat IR tu kena pure mechanical kan? Dia mechanical. Dia tak boleh teknologi. Betul. Dia kena BEng lah, bukan BTech, Bachelor of Engineering, bukan Bachelor Technology. So ada beza lah, memang obviously ada beza lah. Kalau BTech tu dia boleh jadi TS saja kan. Kalau BEng boleh jadi IR, boleh jadi Technologies. So ada beza lah. Kalau IR ni kita boleh buat submission,
boleh buat approval lah. Sebab ada setengah projek tu memerlukan kelulusan kan, kelulusan majlis ke, TNP ke, siapa lagi, keran air kan, bomba, sistem kebakaran kan, bukan kelulusan bomba. Itu hanya IR je yang boleh buat submission. Bagi certificate. Bagi sedikit untuk bidding, so, macam-macam lah. Kalau TS, saya tak pasti lah, tapi so far yang setahu saya, mereka tak ada apa-apa yang boleh buat lah untuk permohonan kelulusan. Tak ada buat kelulusannya. Bukannya bangunan je, tapi meja kat Malaysia bangunan lah. Sebab setiap bangunan nak buat kena ada kelulusan kan. Tapi kenderaan pun sama, perlu ada kelulusan kan. Kalau factory, dia orang selalunya kelulusan dalaman je, jadi mungkin kurang lah untuk approval tu. Perlu yang authority kan. So, tu main difference lah antara IR dengan TS. So lagi satu IR ni dia spesifik spesifik kepada engineering lah. Kalau dia tengok TS ni, kalau saya TS, orang pun tak tahu saya apa sebenarnya kan. So orang matematik pun ada TS, orang tak design pun ada TS kan. So dia agak lebih meluas lah. Kerana IR ni memang ini ke engineering saja. Memang kita tahu dia IR, dia engineer lah. Okay. So, last question, apa nasihat Encik sebagai IR untuk student kami yang baru belajar? Belajar elok lah, of course lah. Technical knowledge tu penting lah. Kamu belajar betul-betul fahamkan subjek-subjek tu Lepas tu kamu dah boleh, mungkin daripada belajar ni develop lah minat kamu ke arah mana kan. So that besar luas. So kamu develop kan over the time tu, kat masa kat universiti ni bidang mana kamu minat. Internally pun mungkin boleh pilih bidang yang berkenaan. FYP pun boleh pilih bidang berkenaan kan. So dah bersedia lah nanti untuk interview nanti. Okay, macam saya dulu pun saya lebih kepada M&E dulu, memang betul lah minat saya semua kan. Special topic pun saya buat bidang tu, FYP pun bidang tu. Okay. So bila kerja pun memang saya ke arah bidang tu lah. Orang tengok CV pun dia akan panggil interview lah. Dia tahu subjek-subjek apa kita punya FYP, special topic tu dah ke arah practice kan, bidang yang kenal lah. Okay. So kena kreatif lah satu lagi. Sebab kita jumpa macam-macam masalah kan. Macam mana nak solve kan. Kena kreatif lah. Tapi so far dalam banyak-banyak kerja projek yang saya buat, dia kadang-kadang fundamental tu orang tak ramai nak buat certain projek ni sebab dia terlampau fundamental lah. So kalau kamu buat fundamental kamu boleh ambil lah projek-projek susah yang orang tak nak buat. Kalau bagi Encik, ada ke tambahan? Kan ada yang lebih. Ya. Kalau tahun start buat sekarang tu, saya buat account tu. Sebab dalam tu kalau tahu pun banyak kan. Boleh connect dengan engineer luar Malaysia yang kalau macam tu. Sebab ada orang kata kadang dia cari pekerja pun kadang baik tengok dia. Okey lah, bagus lah. Macam saya tak ada account tu sebab saya dah terlepas kan. Tapi untuk kamu tu develop kamu punya career mungkin perlu ada lah kan. Kalau saya fresh grad pun saya akan buat pun kan. Senang lah. Penting kan sekarang kan. Tapi sebab sekarang saya pun dah tak cari kerja, so tak perlu lah. So social media networking tu penting lah. Sebab saya kan dah IR, so projek yang sebenarnya apa projek? Okay, dia macam-macam projek lah kan.
sebab saya pun ada buat kenderaan so M&E adalah design apa semua sistem aircon, fire protection system, dan air semua kan, buat design lah. Tapi tak adalah projek yang besar kan, tak ada projek yang besar lah. Tapi kalau bahagian kenderaan pun macam-macam. Tapi di UiTM ni kita ada Mitran tau, satu COE lah. Mitran dia banyak buat projek POC. So projek yang besar, yang challenge yang tu lah, projek-projek kat Mitran lah. Ada projek Scania, ada projek ERT kan, projek-projek yang besar. Titik tu yang soalan kami. Okay, Cik Syed, okay, sama. Okay. nak cakap sama ni? Boleh tak? Ya, kita sekarang tadi kami duduk dengan Cik, jadi kita boleh korok dulu. Okay.